Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Hai, berjumpa semula dengan Cikgu Asfar dalam Matematik KSSM Tingkatan 5. Video kali ini masih lagi dalam bab 4 untuk Matematik Pengguna Percukaian. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.1.3 Mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Bagaimanakah cara kita mengira cukai pendapatan? Kita lihat langkah yang pertama. Cara untuk menghitung pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan seperti upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti atau premium atau apa sahaja sumber pendapatan. Ditolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai ialah perbelanjaan seperti hadiah yang diberi kepada jabatan kerajaan, derma atau sumbangan, contohnya seperti bahan sumbangan di perpustakaan maupun sumbangan rawatan kesihatan. Dan ditolak juga dengan pelepasan cukai yang melibatkan perbelanjaan sendiri dan keluarga seperti KWSP, rawatan perubatan, yuran dan juga gajet. Murid perlu tahu, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kadar cukai. Langkah yang kedua ialah kita perlu menghitung cukai pendapatan. Berikut merupakan jadual kadar cukai yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Di sebelah kanan ini merupakan jadual kadar cukai pendapatan individu bagi tahun 2020. Jika dilihat, pendapatan tahunan antara 0 sehingga RM5,000 Malaysia, kadar cukai sebanyak 0%. Jumlah pendapatan dari RM5,000 sehingga RM20,000 adalah sebanyak 1%. RM35,001 sehingga RM50,000, kadar pendapatan cukainya ialah 8%. Jika dilihat di bawah sekali, jika pendapatan tahunan seseorang itu melebihi 2 juta, maka 2 juta pertama akan dikenakan cukai sebanyak 30%. Manakala setiap ringgit berikutnya juga akan dikenakan cukai. Langkah yang ketiga ialah menghitung rebat cukai. Di Malaysia, terdapat dua jenis rebat cukai pendapatan. Yang pertama ialah pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000 akan mendapat rebat sebanyak RM400 dan jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara beragama Islam akan dikira sebagai rebat cukai. Seterusnya, mari kita kira langkah yang keempat, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Lihat yang pertama, jika jumlah pendapatan tambah allowance tahunan sebanyak RM80,000. Tetapi allowance tidak akan dikenakan cukai sebanyak RM15,000. Maka jumlah pendapatan tahunan dikira sebagai RM65,000 setelah ditolak allowance. Kita lihat pengecualian cukai kerana dia telah menderma kepada perpustakaan daerah sebanyak RM400. Jadi jumlah ini akan ditolak daripada jumlah pendapatan tahunan. Dan tolak juga pelepasan cukai untuk individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM6,000, insurans perubatan sebanyak RM4,000 dan pembelian peranti seperti laptop atau telefon pintar sebanyak RM2,200. RM65,000 jumlah pendapatan setelah ditolak dengan pengecualian cukai dan pelepasan cukai, maka jumlah berpendapatan bercukai ialah sebanyak RM43,800. Kita rujuk semula jadual yang telah diberi.
Bagi pendapatan bercukai antara RM35,000 satu hingga RM50,000, kadar untuk cukai ialah sebanyak 8%. Untuk RM35,000 yang pertama, di sini ya, cukai bagi RM35,000 pertama ialah RM600. Manakala baki berikutnya. Okey, bagaimana kira baki berikutnya? RM43,800 tolak RM35,000. Darab dengan kadar cukai ialah 8%. Di sini 8%. Jadi, akan dapat sebanyak RM704. Maka setelah ditambah, jumlah cukai pendapatan sebanyak RM1,304. Kemudian lihat pula rebate cukai bagi potongan zakat yang telah dibayar oleh individu ini. Didapati individu ini telah menolak gaji bulanannya sebanyak RM1,200 untuk membayar zakat. Jadi, jumlah cukai pendapatan RM1,304 tolak dengan rebate cukai kerana bayaran zakat sebanyak RM1,200, maka cukai yang perlu dibayar hanyalah RM104 sahaja.